Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ruangan dan kesempatan mempertemukan dan mengumpulkan kita pada pagi ini di alam maya Facebook page Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Para pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan tajuk akidah Islamiyah. Saya merujuk kepada satu risalah yang diterbitkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan dengan nama Aqidah Islam ataupun Al-Aqidatul Islamiyah, yang mana risalah ini diterbitkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Dalam ni ada beberapa perkara yang disebutkan sebagai bab perkara utama dalam perkara yang bersangkutan dengan akidah Islamiyah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, risalah pejabat mufti wilayah persekutuan ini dimulakan dengan perbincangan berkaitan dengan dua kalimah syahadah yang merupakan teras ataupun asas kepada akidah Islam, di mana kalau kita lihat kepada satu hadis yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rukun Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, maklumkan kepada kita bahawasanya yang disebut Islam itu antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu kamu bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad, bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah, nabi dan pesuruh Allah. Jadi perkara ini telah disebutkan. Kalau kita tengok dalam perbincangan ulama berkaitan dengan akidah Islam, mereka menitik beratkan mengenai dua kalimah syahadah. Hatta kalau kita lihat kepada satu kitab yang dikarang oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh, kitab Fadailul A'mal, mereka menyebutkan dalam prinsip-prinsip jemaah tabligh adalah yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mereka memulakan dengan dua kalimah syahadah ini. Apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah diterjemahkan kepada kita melalui para ilmuwan, di antaranya Fadilatul Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir dalam kitabnya Sulamut Taufiq, dan begitu juga disebut oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Harari ataupun Imamul Abdari dalam kitabnya Mukhtasar Abdullah Al-Harari, dan begitu juga disebut oleh tuan guru alim besar dalam Nusantara Alam Melayu, Fadilatul Syekh Daud Fattani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Sulamul Mubtadi. Dan begitu juga perkara-perkara yang sama telah disebutkan dalam berbagai-bagai kitab-kitab, karangan-karangan dan penulisan-penulisan oleh beberapa orang ilmuwan-ilmuwan yang besar dalam membincangkan mengenai apa yang disebutkan sebagai rukun Islam yang pertama, iaitu dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya merujuk kepada penulisan akidah Islam yang dikarang oleh pejabat dikarang oleh pejabat mufti wilayah persekutuan ini, disebut dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mula dengan yang pertama, bab yang pertama dalam penulisan risalah ini. Kita cuba bedah ataupun kita cuba huraikan ringkasan apa yang tersebut dalam kitab, dalam risalah daripada yang dicetak oleh pejabat mufti wilayah persekutuan ini, sekadar yang kita sempat pada pagi ini. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia merangkumi tiga perkara.
asyhadu itu ada 3 maksud di sana yang perlu ditekankan dalam huraiannya. Katanya, maksudnya aku tahu, percaya dalam hati dan ucapkan dengan lidah bahawasanya tiada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut asyhadu, asyhadu aku naik saksi. Kita tahu ramai orang boleh terjemah asyhadu aku naik saksi. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi apa maksud asyhadu itu? Asyhadu itu dia ada 3 benda. Yang pertama, a'lamu, mesti tahu. Kenapa dituturkan kalimah asyhadu? Kalau kita tengok contohnya, kita ada seorang sahabat yang bukan Islam, daripada kalangan yang bukan Islam, di mana sahabat kita ini, dia tiap-tiap hari kita bersembang, kita berkumpul, kita berbincang. Tiba-tiba satu hari kita kata kepada dia, kita bagi contoh dulu untuk supaya kita semua dapat memahami kaedah yang dipahami pada sudut pengetahuan, mengetahui. Yang kita sebut asyhadu tadi, dia ada yang pertama lagi, a'lamu. Kita adalah seorang sahabat, kita bagi contoh, kita adalah seorang sahabat yang bukan Islam. Yang mana sahabat yang bukan Islam ini, kita panggil dia, mari duduk dengan aku pada hari ini. Aku nak bagi tahu kepada kamu satu perkara, kamu ikut aku. Kita cerita kepada kawan kita yang bukan Islam ini. Dia pun okeylah, ikut, okey. Kita pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun ikut asyhadu an la ilaha illallah. Dan bagaimana mungkin dalam bahasa dia, mungkin daripada sudut lahjahnya kurang sikit, tapi dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita kata, kamu dah Islam sebab kamu dah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata, bila aku kata nak masuk Islam? Aku tak tahu pun. Betul, kita kata, tu tadi kalimah syahadah itu untuk masuk Islam. Dia kata, aku tak tahu pun. Kamu suruh aku ucap, kamu suruh aku sebut macam kamu sebut. Jadi aku sebut, tiba-tiba kamu kata aku Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalimah asyhadu itu, dia perlu ada yang pertama tahu kenapa kalimah itu dituturkan. Kalau dulu kita tengok sahabat-sahabat kita daripada daripada kumpulan Nasyid Raihan. Dulu satu kumpulan yang popular dengan lagu puji-pujian, di mana kumpulan Raihan ini mereka menyanyikan lagu mereka puji-pujian. Puji-pujian dimulakan dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ketika mana lagu itu popular, ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita daripada kalangan Hindu yang bukan Islam, ada kalangan orang-orang putih, ada kalangan orang yang bukan Islam, non-Muslim, yang menyanyikan lagu tu. Lagu tu popular sungguh. Dulu saya ingat zaman tu saya sekitar masih lagi berada di sekolah, di peringkat sekolah. Tepi-tepi jalan kita dengar ada, minta maaf, dalam bas kita tengok ada orang India yang menyanyikan lagu dengan sengguk-sengguk kepala. Asyhadu an la ilaha illallah, dengan bahasa dia orang lah, dengan lahjah dia orang. Bila kita kata, kamu Islam? Dia kata, tak Islam. Tadi yang kamu mengaji tu kalimah syahadah untuk masuk Islam. Dia kata, saya menyanyi saja. Jadi kalimah itu jika tidak diketahui maksudnya, tidak membawa manfaat kalau dia sebut pun. Walaupun kalau kita tengok di sebelah-sebelah kampung, di sebelah Kedah, di sebelah Kelantan, di sebelah Terengganu, di mana ada masyarakat yang bukan Islam, masyarakat Siam, masyarakat Cina yang bergaul dengan orang Melayu, di sana mereka boleh menuturkan kalimah-kalimah la ilaha illallah, alhamdulillah. Kita selalu dengar macam ada seorang sahabat tu dia sebut la ilaha illallah, kamu ke? Sedangkan dia bukan Islam, tapi dia telah terbiasa disebabkan dia berada dalam kelompok masyarakat orang Islam. Jadi kalimah itu tidak memberi manfaat apabila dituturkan dengan keadaan dia tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan kalimah la ilaha illallah, sebab dia dah terbiasa mendengar orang-orang kawan-kawan dia yang terdiri daripada kalangan masyarakat Islam yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak beri manfaat kepadanya. Jadi yang pertama daripada bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, yang pertama kena tahu kenapa kalimah itu dituturkan, perlu diberitahu. Jadi kalaulah ada kepada kita seorang sahabat yang bukan Islam tiba-tiba datang kepada kita, dia kata, sahabatku, aku nak masuk Islam, maka kita perlu terangkan kepada dia, bukan kita terus kamu mengucap 2 kalimah syahadah,
Dia tak tahu benda apa dua kalimah syahadah. Ataupun kita kata kamu baca sekarang asyhadu an la ilaha illallah, dia pun baca. Habis baca kita pun kata kamu dah Islam. Dia kata saya bukan nak masuk Islam ni, saya baru datang tanya mengenai Islam. Jadi maka diterangkan kepadanya terlebih dahulu. Kalau nak masuk Islam, pintunya adalah mengucap dua kalimah syahadah, yang mana lafaznya adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi adakah kamu telah bersedia? Kalau dia kata saya telah bersedia, maka kita talqinkan, kita ajarkan kepadanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah paling kurang. Ataupun yang sebaik-baiknya adalah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pertama bila kita sebut asyhadu dimulakan dengan a'lamu, tahu kenapa kalimah itu dituturkan. Kemudiannya bila kita sebut asyhadu, dia ada yang kedua. Yang keduanya dia kata wa a'taqidu, dan juga beriktiqad. Jazam bil qalb, tetap dengan hati. Bila tetap dengan hati, maksudnya walaupun dia tahu maksudnya la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tapi dia tidak tetap dengan hatinya bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka kalimah itu tidak memberi manfaat kepadanya. Seperti mana golongan-golongan munafik. Golongan munafik ini, mereka ini sembahyang macam orang Islam yang lain, hatta pada zaman Nabi SAW. Ya, kita tahu ada satu kisah yang berkaitan dengan seorang daripada Ra'sul Munafiqin di Madinah, kepala-kepala orang munafik di Madinah, yang namanya Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ini dia kepala munafik di Madinah. Ketika mana dia mati, dia telah meninggal dunia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sebenarnya bukan menceritakan keadaan ini tapi dia lebih kepada menceritakan bahawasanya baginda Rasulullah bukan tahu semua perkara yang diketahui oleh Allah. Pasal kadang-kadang ada orang kata Nabi tahu semua yang Allah tahu. Tak, Nabi tak tahu semua benda, melainkan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana dia telah mati, Abdullah bin Ubay ni, Nabi SAW bangun nak sembahyang kepada jenazah ni, dan Sayyidina Umar Al-Khattab menahan baginda Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tak payah sembahyang dia ni munafik ya Rasulullah. Rasulullah kata, macam mana munafik pula, sedangkan dia itu sembahyang macam kita. Menunjukkan kata Nabi tak tahu, kata dia adalah orang munafik. Sehingga akhirnya apabila Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan melalui lidah Jibril alaihi salam memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Abdullah bin Ubay ini adalah seorang munafik. Dalam satu hadis menceritakan bahawasanya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an telah menyebutkan wafaqani tsalis, pada kali ketiga aku menghalang baginda untuk sembahyang kepada jenazah, kepada mayat jasad Abdullah bin Ubay, Allah Subhanahu wa taala wafiq kepada aku, maksudnya menyokong aku bahawasanya dia adalah seorang munafik. Jadi nak menunjukkan kata Abdullah bin Ubay ni walaupun dia sembahyang, sebab apa Nabi SAW tidak tahu ketika itu? Kerana Abdullah bin Ubay ini dia tidak menunjukkan ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik ni banyaklah, di antaranya yang semua orang tahu, yang ramai orang tahu mengenai hadis ini, yang banyak belajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia bercakap dia berbohong, apabila dia berjanji maka dia mungkiri, apabila dia diberikan amanah maka dia khianati. Jadi tiga ciri-ciri itu di antara ciri-ciri munafik, dan banyak lagi ciri-ciri munafik yang mana ketika itu tidak terjelas pada Abdullah bin Ubay ketika mana dia masih hidup lagi. Rasulullah melihat ada orang munafik ni ketika mana perang dia mengelakkan diri, dan bagai-bagai lagi daripada ciri-ciri, bukan tiga tu saja, ada banyak lagi ciri-ciri, tapi di antara ciri-cirinya adalah tiga yang selalu disebutkan. Jadi kemudiannya Abdullah bin Ubay ni dia tahu, maksudnya dia dah belajar, sebab tu dia Islam, tapi hatinya tidak jazam, tidak tetap dengan hatinya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, kalau kita lihat mengenai golongan-golongan musyrikin ataupun golongan-golongan Yahudi dan Nasrani,
mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Taala cerita dalam Al-Quran, ya'rifunahu, mereka itu iaitu orang-orang munafik, orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani itu, ya'rifunahu, mereka kenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak mereka. Mereka kenal Nabi Muhammad itu betul. Mereka tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berada pada jalan yang benar. Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenalnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Maksudnya jelasnya pengenalan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah Yahudi dan Nasrani itu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak. Walaupun mereka mengenali, mereka mengetahui, tapi mereka tiada jazam, tiada ketetapan dengan hati. Bila tiada ketetapan dengan hati, maka ianya tidak memberi manfaat. Walaupun mereka tahu la ilaha illallah, mereka tahu Muhammad Rasulullah. Kalau kita sebut tadi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kenal seperti mana kenalnya anak mereka. Ibu dan ayah ni, kalau bahasa orang Melayu lama kata sekilas ikan di air ku tahu jantan betinanya. Mak ayah tahu, tak usah duk bohong lah. Mak ayah ni dia kenal sebab dia membesarkan anaknya daripada kecil. Dia yang memberi makan, dia yang mengajarkannya bertatih, dia yang mengajarkannya bercakap. Maka anak dia kalau bercakap walaupun bohong, walaupun satu kelumit, walaupun sedikit, maka ibu dan ayahnya tahu. Jadi tahu tapi mereka tidak beriman dengannya. Jadi ada yang pertama, tahu kenapa kalimah itu dituturkan. Yang kedua, i'tiqad dengan hati bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kemudiannya dimasukkan kepada yang ketiga. Yang ketiga, wa a'tarifu bilisan, mengiktiraf dengan lidah. Mungkin ada orang iktiraf dengan lidah tapi tak tahu dengan hati. Macam tadi orang yang kita sebutkan, kawan kita ajar dia mengucap, dia tak tahu, dia iktiraf dengan lidah, dia sebut dengan lidah tapi hatinya tidak. Mungkin ada orang dia tahu, dia tahu tapi dia tidak i'tiqad dengan hati, macam golongan-golongan Kristian dan Nasrani. Ada orang pula mungkin dia iktiraf tapi dia tidak i'tiqad dengan hati, lidahnya iktiraf, macam golongan munafik. Macam contohnya golongan yang tadi yang menyanyikan lagu Raihan tadi, mereka iktiraf dengan lidah. Dan mungkin juga ada orang yang tahu dan i'tiqad tapi tidak mengiktiraf, seperti mana bapa saudara Nabi Abu Talib, ayah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abu Talib ini jumhur ulama, memang jelas semua ulama sepakat bahawasanya Abu Talib adalah bukan Islam. Walaupun dia membantu Nabi daripada permulaan dakwah sampailah kepada kematiannya, tapi ulama sepakat bahawasanya Abu Talib bukan Islam. Kenapa Abu Talib bukan Islam? Kerana dia tidak mengiktiraf dengan lidahnya bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, dan tidak mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kalau kita baca dalam satu sirah, dalam satu riwayat menceritakan mengenai kematian Abu Talib. Abu Talib ini ketika mana dia hampir kepada kematiannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadanya, lalu dia katakan kepada Abu Talib, wahai bapa saudaraku Abu Talib, masuklah kamu ke dalam Islam. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah supaya kamu selamat. Abu Talib nak Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak Abu Talib itu masuk Islam supaya dia boleh menyelamatkannya. Itu menunjukkan bahawasanya sekiranya dia bukan Islam, dia kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menyelamatkannya daripada siksa api neraka, tidak dapat menyelamatkannya daripada khulud finnar al-abadi, kekal dalam api neraka buat selama-lamanya. Jadi Nabi kata qul la ilaha illallah, kata la ilaha illallah supaya aku boleh selamatkan kamu. Tapi apa jawapan Abu Talib? Dalam huraian, dalam hujahnya disebutkan, dalam ringkasannya, Abu Talib telah menjawab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kata Abu Talib kepada Nabi SAW lebih kuranglah, dia cakap dalam bahasa Arab, kita cakap dalam bahasa Melayu. Dia kata lebih kurang beginilah. Dia kata, wahai Muhammad, aku tahu kamu berada di pihak yang benar. Aku tahu. Kalaulah tidak kerana aku yakin kamu berada di pihak yang benar, aku takkan bantu kamu. Aku dah bantu kamu lama dah. Tetapi kalaulah bukan kerana aku takut satu ketika mereka, orang-orang situ ketika itu, orang-orang musyrikin, mengatakan bahawa Abu Talib mengikut dakwah anak saudaranya, niscaya telah lama aku ikut kamu. Dia kata dia takut orang-orang musyrikin mengatakan bahawasanya Abu Talib mengikut dakwah anak saudaranya. Saya pun tak tahu apa kes, apa sebab dia takut sangat orang kata ikut anak saudara. Mungkin lekeh lah kot bapa saudara ikut anak saudara. Jadi dia kata kepada Nabi itu lebih kurang macam itulah. Kalaulah bukan kerana aku takut mereka mengatakan bahawa Abu Talib mengikut dakwah anak saudaranya, nescaya telah lama aku ikut kamu. Maksudnya, walaupun dia tahu, walaupun dia yakin Nabi SAW berada di pihak yang benar sehingga dia membantu baginda Rasulullah SAW, tapi tiada pengiktirafan, tidak iktiraf dengan lidah, maka ianya tidak memberi manfaat kepada Abu Talib walaupun dia banyak membantu baginda Rasulullah SAW. Dia tetap kekal selama-lamanya dalam api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut mengucap asyhadu, itu dia kena ada 3 perkara. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. A'lamu dan a'taqidu dengan hati, tahu dan i'tiqadkan dengan hati, wa a'tarifu bilisan, dan mengiktiraf dengan lidah. Kita sambung lagi sikit lagi. Asyhadu. Lepas pada asyhadu alla ilaha illallah. Yang pertama baru kita masuk kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang ma'budah, tiada yang berhak bihaqqin, la ma'buda bihaqqin, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Boleh tak kita kata tiada Tuhan melainkan Allah? Ya, harus. Sebab itu asal kalimat, asal terjemahannya la ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi huraiannya, tafsirannya, penjelasannya, maksud la ilaha illallah adalah tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kenapa disebut tiada yang berhak disembah? Kerana pada hari ini banyak yang disembah. Kalau kita kata tiada yang disembah melainkan Allah, orang Hindu kata tak, kami tak sembah Allah, kami sembah yang lain. Orang yang Buddha kata kita tidak sembah Allah, kita sembah sekian. Ada orang yang ajaran yang menyembah matahari, Majusi, mereka mengatakan kami menyembah matahari. Jadi kita kata ya, memang maklum pada hari ini ada yang menyembah tokong, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah batu, tetapi kesemuanya tidak berhak disembah. Kenapa tidak berhak disembah? Kerana mereka tidak layak untuk digelar sebagai Tuhan. Kenapa tidak layak untuk digelar sebagai Tuhan? Kerana dia tidak mempunyai hakikat ketuhanan pada apa yang mereka sembah itu, daripada patungnya, daripada mataharinya, daripada batunya, daripada berhalanya dan sebagainya lagi. Jadi bila sebut tiada yang berhak, maksudnya banyak yang disembah, tapi yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebutkan asyhadu an la ilaha illallah, dia mesti ada perkara-perkara. Kalau ada seorang kata saya ucap la ilaha illallah sepanjang-panjangnya, tapi tiba-tiba dia sebut Allah itu ada 3, macam golongan Kristian. Golongan Kristian kata infinity, dia kata trinity ataupun 3 Tuhan. Bila 3 Tuhan, dia ada Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak, ada yang kata Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Qudus, Ruh Isa alaihissalam, dan bagai-bagai lagi yang dibawa oleh golongan-golongan yang selain daripada itu. Kalau kita tengok di Malaysia kita ni, ada konsep-konsep ajaran-ajaran sesat yang bertuhankan dengan Tuhan Harun. Kononnya Haji Harun yang telah meninggal dunia pun, Harun Mak Saad tu dianggap sebagai Tuhan. Ada golongan yang menyembah ayah pin, dan berbagai-bagai lagi daripada ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Mereka pada konsep ketuhanannya biasanya tersilap. Hatta ajaran bukan dalam Malaysia sahaja, di luar daripada Malaysia, seperti ajaran Druzi, ajaran yang mengikut Muhammad bin Druzi,
mereka mengatakan tiada Tuhan melainkan Al-Hakim, tapi mereka tidak maksudkan Al-Hakim itu sebagai nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya dengan seorang daripada pemerintah Mesir satu ketika dahulu. Jadi golongan-golongan ini, mereka ini menyebut la ilaha illallah, kadang-kadang sebut la ilaha illallah, macam golongan ajaran yang sesat yang diwartakan di Malaysia ini, sebahagiannya menyebutkan la ilaha illallah, tapi dalam keadaan la ilaha illallah tu mereka beriktikad Allah menyerap dalam diri insan, sedangkan Allah itu dia ada beberapa perkara yang dikaitkan kepadanya. Apa yang dikaitkan kepadanya? Di antaranya nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahid. Kita bisa sebut Al-Wahidul Ahad. Al-Wahid di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Wahid maksudnya, maksud Al-Wahid kita nak huraikan. Kalau kita sebut Wahidun, semua orang tahu. Wahid apa? Satu. Jadi Al-Wahid maksudnya satu, bukan. Al-Wahid bukan maksudnya satu, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Al-Wahid ini, dia konsep dia adalah Esa. Kalau kita tengok dalam pengajian sifat 20, dia sebut Wahdaniyah. Wahdaniyah mari daripada kalimah Wahid. Dan Wahdaniyah ini maksudnya, adakah satu? Tak, Esa. Tunggal. Kalau tok-tok guru pondok dia sebut Wahdaniyah, tiada dua padanya. Kenapa dia sebut tiada dua padanya? Kita pada hari ini kalau kita nak memahami konsep yang disebutkan oleh para guru kita yang lama dahulu, tuan-tuan guru kadang-kadang susah nak faham sikit, sebab orang kita ni dia suka kepada straight to the point. Dia nak huraian yang direct, dia tak mau sebut yang kiasan-kiasan. Kenapa mereka sebut tiada dua padanya? Al-Wahid tu. Kenapa mereka tak sebut satu? Satulah, bukan dua, satulah. Senang. Sebab tuan-tuan guru kita, mereka adalah orang-orang yang teliti dalam penyampaian. Mereka adalah orang-orang yang teliti dalam menghuraikan suatu perkara. Wahid, maksud Wahid, Al-Wahid itu maksudnya, kata Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Nama Imam Abu Hanifah ni Nu'man bin Sabit, tapi dia masyhur dengan Abu Hanifah. Kalau kita sebut berkata Nu'man bin Sabit, ada sebagian orang kata Nu'man bin Sabit ni siapa dia? Alim ke, fuqaha ke? Nu'man bin Sabit adalah nama sebenar Imam Abu Hanifah, dan dia masyhur dengan gelar Abu Hanifah. Berkata Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, wallahu wahid, Allah itu wahid. Wahid ni kalau kita terjemah satu lah. Kita belajar lama dah, saya dulu zaman tadika ingat lagi duk mengaji sikit-sikit kan. Wahidun satu, isnani dua, hajarun batu, hisanun kuda, salasatun tiga, arba'atun empat, jubnun mentega, suratun cepat. Ingat takat empat ya. Hak 5, 6 tu nanti kena cari lain. Jadi sebut wahidun satu, semua tanya budak-budak pun tahu wahid satu, tanya siapa pun tahu wahid satu. Dia orang kata satu, Allah Ta'ala satu. Tapi Tok Guru kenapa dia sebut Esa? Kenapa dia sebut tunggal? Kenapa dia sebut tiada dua padanya? Kata Imam Abu Hanifah, wallahu wahid, Allah itu wahid, la min tariqil adad, bukan satu maksudnya, bukan bilangan, sebab satu adalah bilangan, walakin min tariqi annahu la syarikalah, tapi maksud wahid itu bahawasanya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud wahidun itu tiada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita sebut tadi, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Maksudnya la syarik fil uluhiyah, tiada syirik kepadanya, tiada sekutu pada Allah pada ketuhanannya, pada penciptaannya, pada kalau kita tengok contoh kita bagi sifat Allah ni dia panjang, huraiannya terlalu panjang. Kalau satu sifat pun panjang huraiannya dalam membincangkan, kerana nak membezakan ia dengan sifat-sifat yang disandarkan kepada makhluk. Contohnya Khaliq. Apa maksud Khaliq? Tuan-tuan para hadirin pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ramai yang tahu Khaliq itu maksudnya cipta. Jadi kita kata Allah Ta'ala Khaliq, maksudnya Allah mencipta. Yang mana cipta itu maksudnya cipta minal ibrazu, al-ibrazu minal adami ilal wujud, menciptakan daripada, mengeluarkan daripada yang tiada kepada ada. Ibraz minal adami ilal wujud, cipta pada Allah. Fala khalqa bihadzal ma'na li ghairillah. Tapi tak boleh kita katakan makna ini kepada yang selain daripada Allah.
Kenapa tak boleh? Sekejap tiba-tiba ada orang yang mula-mula menciptakan mentol. Tak ada dah meninggal dah mati dah pun. Apa nama, Thomas Alva Edison. Dia cipta mentol. Dia kata, aku yang mula cipta mentol lah. Aku yang mula menciptakan daripada tiada kepada ada. Orang yang mula-mula cipta pen. Dia kata, aku yang mula-mula menciptakan pen daripada tiada kepada ada. Tak. Cipta daripada tiada kepada ada, al-ibrazu minal adam ilal wujud khususan lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Manakala cipta pada makhluk, pada manusia, maksudnya dia kata ubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contohnya macam pen, memang zaman dulu tak ada. Zaman dulu tak ada pen, kemudian ada orang yang mula menciptakan pen. Mungkin ada orang yang mula menciptakan kapal terbang, ada orang yang mula menciptakan kereta. Dia cipta, walaupun kereta itu maklum tak ada, tapi besi ada yang digunakan untuk menciptakan kereta. Pasir pantai yang digunakan untuk menciptakan, disebutkan untuk menciptakan cermin kereta, ada. Jadi manusia ini dia cipta, ubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Alat material yang digunakan untuk menciptakan kereta itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang cipta daripada tak ada kepada ada ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balik kepada Al-Wahid. Sebab itu tidak digunakan satu kepada Allah. Kerana apa? Kita belajar dalam ilmu matematik. Satu kita boleh pecah jadi dua. Kita boleh pecah satu itu daripada asalnya ada sebiji jadi dua biji, jadi dua pecahan. Contohnya kita ada sebiji gula-gula. Gula-gula halus tu kan, gula-gula. Kita mari-mari kita ada seorang kawan, kalau aku makan seorang, nampak makan seorang, walaupun kecil pun kita pun patahlah dua makan seorang separuh, jadi seorang separuh. Bila sebut satu, dia boleh pecah menjadi dua, boleh menjadi tiga, menjadi empat, menjadi lima. Kalau kita tengok ilmu Tai Chi kan, saya tak tahu orang Tai Chi kena komen lah kalau betul ke tak. Tapi dulu saya pernah satu ketika, saya ingat lagi, saya tanya kepada orang Tai Chi tu benda apa tu, macam mana buat tu, cuba ajak kat saya sikit. Orang Tai Chi ni dia ajak kat saya satu ketika. Mereka kata kami duk buat Tai Chi tu, dia sebut, dia kata dia ada bacaan dia, ada dia punya huraiannya. Dia sebut, saya ada sebiji tembikai. Tai Chi pula dah duk mengajak tembikai. Orang cerita bab lain, cerita bab Tai Chi. Saya ada sebiji tembikai. Saya ada dua orang kawan. Hak tangan dia buat macam tu. Kemudian dia buat macam tu, saya belah tembikai itu. Kemudian satu saya bagi kepada kawan saya ni, kemudian satu lagi saya bagi kepada kawan saya. Satu tu saya tahu, yang lain semua saya tak tahu. Yang tu dia cerita. Jadi saya ingat, tembikai itu boleh dipecahkan menjadi dua, maka dapat seorang separuh. Yang dia kata di akhirnya saya tak ada, sebab dah bagi seorang separuh. Kita boleh pecah jadi 1/3, dia jadi thulus dalam bahasa Arab, kata 1/3. Kita boleh pecah jadi keempat, suku, kita panggil suku lah ni, Y suku. 1/4. Jadi dia jadi rubu' dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan dengar orang sebut asyara wa rubu', pukul 10 suku. Kalau dia kata asyara illa rubu', maksudnya 10-15 minit lagi nak sampai pukul 10. Jangan duk kata 10 suku ke, asyara illa rubu'. Asyara wa rubu' ya 10 suku. Asyara illa rubu' maksudnya 15 minit lagi, rubu' lagi, suku lagi nak cukup pukul 10. Maksudnya 9:45. Jadi biasanya mereka sebut itu. Kalau dia kata wah sudus dan sebagainya lagi, sudus pun macam tu. Lepas pada rubu' dia ada khumus 1/5. Yang dalam bab zakat kita belajar khumus bagi mereka-mereka yang terjumpa galian daripada emas dan perak, ma'din. Yang tu dikeluarkan halan ketika itu juga. Dia kata apa? Dia kata khumus dikeluarkan, iaitu 1/5. Yang itu dalam bahagian zakat lah. Kemudiannya 1/6 sudus, 1/7 subuk, 1/8 thumun, 1/9 tusuk dan sebagainya lagi lah. Tu jadi maksudnya boleh pecah. Bila boleh pecah, maka ia bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu wahid itu mereka tak ajar satu. Imam Abu Hanifah pun kata wallahu wahid, bukan bilangan, bukan satu. Kerana satu itu menerima pecahan, boleh pecahkan menjadi 2, 3 dan 4. Tapi sebaliknya
walakin min tariqi annahu la syarikalah. Tapi maksud wahid itu tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tiada penyerupaan, tiada pensyirikan, tiada yang boleh disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kemudiannya al-wahid dan ahad dia berkait. Sebab wahid itu dia cerita mengenai tiada dua padanya, esa tunggal. Al-ahad, maksud al-ahad adalah Allah itu bukan mempunyai jisim. Allah itu tidak dikaitkan kepadanya ada badan, jisim dan sebagainya. Perkara ini disebutkan dalam bahagian saya dah terlangkau banyak ni, kitab baru duk buka muka surat pertama tapi dah buka sampai nak habis dah. Disebutkan dalam bahagian jisim ini, bahagian dalam babur riddah, dia kata di antaranya riddah i'tiqad, syak pada kewujudan Allah atau berpegang bahawasanya Allah mempunyai jisim. Jadi mempunyai jisim ni disebutkan oleh Allah, oleh ulama secara direct mengenai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak dikaitkan dengan jisim. Bahkan barang siapa yang mengatakan Allah mempunyai jisim, maka hukumnya terkeluar daripada Islam. Kata Imamun al-Jalil, imam besar ahli sunnah wal jamaah yang kita gunakan di sini mazhabnya, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i menyebutkan dalam satu kata-katanya, kalamnya yang masyhur, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an, nahnu la nukaffir ahli al-qiblah. Kata Imam Syafi'i, kita tidak mengkafirkan orang yang sembahyang menghadap kiblat yang sama. Sembahyang kiblat yang sama kita tidak kafirkan dia, kata Imam Syafi'i. Jangan macam jadi sebahagian orang yang mengkafirkan orang lain yang berbeza pandangan. Ada orang yang mengkafirkan orang lain yang melakukan bid'ah. Ada orang yang mengkafirkan orang lain yang berbeza daripada sudut pemahamannya daripada terhadap Al-Quran dan hadis sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i kata nahnu la nukaffir ahli al-qiblah. Kita tidak mengkafirkan siapa yang sembahyang menghadap kiblat yang sama kita. Selagi mana kiblatnya sama dengan kita, menghadap kepada Kaabah, maka tidak dikafirkan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-mustasna minhu al-mujassim. Tapi ada satu kelompok, kata Imam Syafi'i, yang dikeluarkan daripada kelompok itu. Yang dikeluarkan daripada kelompok yang tidak dikafirkan. Siapa? Al-mujassim. Orang yang mengatakan Allah mempunyai jisim. Dan Imam Syafi'i juga menyebutkan dalam kalamnya yang lain, al-mujassim kafir. Orang yang mengatakan Allah mempunyai jisim itu hukumnya kafir, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Muallim Al-Qurashi dalam kitabnya Najmul Muhtadi. Jadi tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati dan pendengar, perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mujassim ni, orang yang mengatakan Allah mempunyai jisim, adalah mereka yang bercanggah dengan nama Allah Al-Ahad. Apa maksud Al-Ahad? Maksud al-ahad la yuqbalul inqisam, tidak dipecah-pecahkan. Sebab tu wahid tadi dia berkait. Wahid itu tidak menerima pecahan. Wahid itu tiada dua padanya. Wahid itu bukan dua. Wahid itu bukan satu pun, kerana satu itu boleh dipecahkan menjadi dua, tiga dan empat. Boleh menjadi, tadi kita kata setengah, suku, sulus dan sebagainya. Maka Allah Al-Ahad maksudnya la yuqbalul inqisam, tidak menerima pecahan. Yang menerima pecahan ini adalah jisim. Kalau kita baca dalam takrif jisim, apakah dia jisim? Jisim, dia kata ma yuqbalul inqisam. Jisim adalah sesuatu yang boleh dipecah-pecahkan. Jadi Allah Ta'ala bukan jisim. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita tahu bahawa Allah itu berbeza dengan makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita lihat kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang pertamanya sifat yang dipanggil sifat nafsiyah. Kemudiannya yang dipanggil sifat salbiyah. Kemudiannya ada yang dipanggil sifat ma'ani. Dan kemudiannya yang terakhirnya yang kita masyhur kita belajar di sini, sifat ma'nawiyah. Mungkin ada di sana yang kata ma'nawiyah ni sama yang macam ma'ani, tapi kita kata di sini sebab di kalangan masyarakat kita Nusantara ni sama dia belajar nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nafsiyah ni sifat apa? Satu sahaja, iaitu sifat wujud. Wujud sahaja sifat nafsiyah. Apa maksud nafsiyah?
la yuta'aqqalu wujud az-zat illa bihadhihi sifah. Tidak diterima pakai wujudnya sesuatu zat melainkan mesti ada sifat ini. Maksudnya walaupun sifat wujud ini tidak termaktub, kita cari dalam Quran, kita cari dalam hadis, tak jumpa. Ada orang yang jumpa sifat wujud dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dia wujud. Ada orang yang jumpa dalam hadis sebut wujud. Saya rasa tak ada orang jumpa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wujud tu tak sebut. Saya lihat satu penulisan daripada pejabat mufti, minta maaf hari ini saya tak pegang kebetulan penulisan ini, berkaitan dengan yang dipanggil Tauhid 3. Tauhid 3 ini ada satu ketika itu disebutkan di dalam satu risalah yang dibentangkan di peringkat pejabat mufti Selangor. Ini pejabat mufti Selangor dibentangkan di pejabat mufti Selangor, dan kemudiannya telah dicetak oleh pejabat mufti wilayah persekutuan dalam seminar pemantapan akidah. Saya tak ingat sama ada 2008 atau 2009 ataupun 2010, ketiga-tiganya saya ada. Tapi hari lain insya-Allah kita akan lihat itu, di mana dalam kitab ini dia sebut mengenai kerapuhan Tauhid 3. Kerapuhan Tauhid 3 ni kalau kita belajar, dia ada dalam mata pelajaran kita dulu, ada juga orang belajar. Tak apalah, benda ni bukanlah kita kata direct kita menolak, cumanya kita nak menerangkan perbezaannya. Dalam ini dibentangkan di peringkat pejabat mufti Selangor, di peringkat JAIS, dan kemudiannya dicetak oleh pejabat mufti wilayah persekutuan mengenai konsep Tauhid 3 ini. Dia kata di situ uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mungkin ramai yang belajar mengenai ini. Bukan kita kata dia sesat tak, cuma tuan-tuan kita tengok kepada tu konsep Tauhid 3. Di yang ketiga itu dia kata al-asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah dengan asma wa sifat. Asma wa sifat ini maksudnya na'taqidu anna sifatillah wa asma'illah kama ja'a fil kitab wa sunnah. Kita beriktikad nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seperti mana yang datang dalam kitab, dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu daripada sudut pemahaman kita ianya baik. Sebab kita kata sifat Allah dan nama-nama Allah yang datang daripada Quran dan hadis. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, di mana sifat wujud? Kalau kita lihat kepada konsep itu, sifat wujud tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sifat wujud tidak disebutkan dalam hadis. Sebab itu sifat wujud dimasukkan dalam sifat nafsiyah. Apa maksud nafsiyah? La yuta'aqqalu wujud zat illa bihadhihi sifat. Tidak boleh diterima pakai wujudnya suatu zat melainkan mesti ada sifat ini. Bolehkah kita kata Allah tak wujud tapi Allah itu mendengar? Allah tak wujud tapi Allah itu melihat? Allah tak wujud tapi Allah itu sekian. Macam mana tak wujud boleh buat sekian? Maka mutlaknya Allah wujud menyebabkan adanya sifat yang lain. Jadi huraiannya panjang. Kalau kita tengok kepada konsep Tauhid 3 tu, dia rapuh. Kenapa? Kerana dia kata kita iktikad sifat Allah dan nama Allah seperti mana yang datang dalam Quran dan hadis. Jadi kalau tak ada maka tidak. Itu masalah. Dia akan mendatangkan syak wasangka dan juga permasalahan apabila ditimbulkan oleh golongan-golongan yang pada hari ini macam kita katalah, orang dulu, ulama-ulama dulu dia sebut tiada dua padanya, dia ada huraian yang panjang. Tapi orang kita ni, kita nak kata satu juga sebab kita nak cara yang mudah. Bila kita nak cara yang mudah, sebab dia kata dalam tu sifat Allah dan nama Allah mesti datang dalam Quran dengan hadis. Kalau tak ada dalam Quran dengan hadis, maka bagaimana mereka nak mengitlakkan sifat wujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mereka tidak mengatakan Allah wujud, maksudnya mereka termasuk dalam golongan siapa? Golongan etis yang mengatakan Allah Taala tidak wujud. Ini tuan-tuan bahaya. Jadi sebab itulah konsep Tauhid 3 ni kadang-kadang ia boleh menyebabkan pemahaman yang silap. Tapi kita tidak menolak secara direct. Kemungkinan ada maksud yang dihuraikan oleh para ilmuwan kita dengan maksud yang baik pada konsep Tauhid 3 ini. Seperti mana yang dihuraikan oleh Fadilatul Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Perisai bagi Sekalian Mukallaf. Dalam itu dia menghuraikan Tauhid 3 mengikut fahaman
ahli sunnah wal jamaah, bukan konsep tauhid tiga seperti mana yang difahami oleh golongan-golongan sesat. Jadi risalah mengenai kerapuhan tauhid tiga yang dibentangkan di peringkat Selangor dan juga dicetak oleh Pejabat Mufti Wilayah Sekutuan itu merupakan satu risalah yang baik pada membincangkan rapuhnya dalam konsep itu. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sifat nasalbiyah adalah sifat yang khusus untuk Allah Ta'ala. Nafsiyah tadi khusus wujud, salbiyah itu juga khusus. Salbiyah ini sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah secara mutlak. Ada sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi dan wahdaniyah. Dan kemudiannya dia ada sifat yang seterusnya, ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani dan ma'nawiyah ni kalau tuan-tuan perasan dia hampir sama. Kalau dalam ma'ani sebut kalam, ma'nawiyah sebut kaunuhu mutakalliman. Kalau dalam ma'ani sebut qudrah, dalam sebut kaunuhu qadirah. Jadi disebutkan perkara yang hampir sama. Cumanya kenapa diulang? Kalau kita kata dah hampir sama, kenapa diulang dua kali? Kerana memberikan penerangan, pentafsiran yang lebih jelas kepada umat Islam berkaitan dengan perbezaan di antara sifat yang ada pada Allah dan sifat yang ada pada makhluknya, makhluk ciptaannya. Sebab sifat ini, dia sifat yang wujud ini, sifat yang dipanggil sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini, sifat yang ittifaqul lafaz wa ikhtilafil ma'na. Kita nak gunakan huraian dia, ittifaqul lafaz wa ikhtilafil ma'na. Lafaznya sama tapi maknanya berbeza. Yang tu yang jadi kita perlu huraian panjang. Pembahasan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni memerlukan huraian yang lebih panjang. Cumanya saya cuba huraikan secara ringkasnya sebab masa kita mungkin pendek. Sifat ni dia ada tiga jenis. Sifat ni dia ada tiga jenis. Bukan sifat Allah, sifat sahaja tiga jenis. Yang pertama, sifat yang disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada manusia, yang digunakan kepada Allah dan digunakan kepada manusia. Itu sifat yang termasuk dalam ma'ani tadi. Bukankah kita mengatakan Allah Ta'ala mendengar? Dalam cerita, dalam huraian juga manusia juga mendengar. Tapi perlu dibezakan di antara pendengaran yang pada Allah dan pendengaran pada manusia. Manusia mendengar menggunakan telinga, ada gendang. Kalau ada telinga tak ada gendang pun tak jadi. Kalau ada gendang, telinga tak apa comel pun tak apa nak jadi. Kalau ada mata tapi tak pakai spek mata, ada sebahagiannya kena pakai spek mata. Ada mata tak ada kornea, ada mata tak ada cahaya. Manusia kalau mata hebat tahu mana pun tak ada kornea, tak ada cahaya, tak boleh nampak juga. Jadi dia memerlukan kepada cahaya, bantuan perantaraan, perlu perantaraan spek mata kalau ada sebahagian daripadanya. Jadi penglihatan manusia ini terbatas disebabkan itu. Walaupun hebatnya matanya itu, matanya tajam, dia kata ni mata macam mata burung elang. Tengok daripada atas nampak tikus yang di dalam sawah padi. Tapi cuba suruh tengok pulang, tengok belakang dinding ni ada apa. Apa ada di belakang sana yang boleh tengok belakang sana cuma Superman, itu pun cerita burung. Jadi tuan-tuan, tengok dengan mata kita terhad. Kenapa? Kerana kita berhajat kepada bantuan mata. Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikaitkan kepadanya mata. Maka dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan penglihatannya yang azali dan abadi. Tiada had batasan pada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sifat ini digunakan pada Allah dan digunakan pada manusia. Jadi perlu dihuraikan, dibezakan, kerana Allah melihat bukan dengan mata, Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah berkata-kata bukan dengan itbaqil fam. Manusia bercakap dengan menggunakan itbaqil fam. Kalau kita panggil an-nutqu dalam bahasa Arab, dia panggil al-kalam dan an-nutqu. Al-kalam berkata-kata, an-nutqu bercakap. Tidak digunakan kalimah an-nutqu untuk Allah. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala an-nutqu, Allah Ta'ala bercakap, tak boleh. Sebab an-nutqu yahtaju ila itbaqil fam. Bercakap memerlukan kepada pertemuan di antara bibir atas dan bibir bawah yang menyebutkan percakapan. Kalam itu nak berkata, macam kita kata qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i dalam kitab Kitabih al-Um, berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Um. Dia tak kata pun, dia tulis dalam kitabnya. Jadi berkata itu merangkumi yang banyak. Macam dulu kita duk kata apa, orang hak lama tulis surat macam mana, berbicara tanpa suara, tulis dalam tulisan. Jadi perkataan ini dia menuturkan kalam, bukan percakapan. Percakapan itu perlu kepada itbaqil fam. Jadi guna pada Allah dan guna pada manusia, tapi perlu dibezakan. Sebab itu
Dia ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang dihuraikan dua kali untuk memberi pemahaman perbezaan di antara Allah Subhanahu, sifat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat pada makhluk ciptaannya. Dan kemudian sifat yang kedua, yang pertama tadi sifat yang digunakan kepada Allah dan digunakan kepada manusia. Sifat yang kedua, sifat yang digunakan kepada manusia tetapi tidak digunakan kepada Allah. Bahkan lawannya juga tidak digunakan. Apa sifat dia? Contoh yang kita lihat adalah sifat berakal, berfikir, berakal. Berakal ini satu kelebihan. Sebab Allah Ta'ala bila dia meletakkan sifat, semua sifat-sifat kelebihan. Berakal satu kelebihan. Lawan kepada berakal, gila. Bolehkah kita kata Allah Ta'ala berakal? Tidak. Sebab akal ini sifat makhluk. Berakal ini digunakan hanya pada makhluk. Bahkan Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, pengarang tafsir An-Nasafi, menyebutkan wa minal mulhid ay yansiba lillahi aqlun. Orang mulhid adalah mereka yang mengatakan Allah ada akal. Siapa mulhid? Mulhid adalah golongan-golongan etis. Mulhid adalah golongan syu'iyah. Mulhid adalah golongan yang tidak mempunyai agama. Imam Nasafi kata di antara ciri-ciri orang mulhid, orang-orang yang kita panggil sebagai orang yang golongan yang etis, golongan yang tidak ada agama ini adalah golongan-golongan yang mengatakan Allah berakal. Sebab akal ini bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetahui ya tapi bukan berakal. Lain. Dan berakal ini lawannya gila. Kalau tak berakal maksudnya gila. Tak, gila juga tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berakal ini adalah sifat yang khusus lil makhluk, khusus untuk makhluk ciptaan Allah, maka tidak digunakan kepada Allah. Lawannya juga tidak digunakan kepada Allah. Kalau kita contohnya minta maaf kalau ianya menyinggung hati dan perasaan. Kalau kita tengok ada sebahagian daripada saudara-saudara kita mungkin dia kahwin tak dapat anak. Bila pergi cek dekat doktor, doktor kata cik-cik mandul, ataupun puan-puan mandul. Apa maksud mandul? Mandul ni kita kata tak dapat anak, kita tahulah. Tak dapat anak ni kita panggil mandul. Tidak mampu untuk melahirkan anak. Jadi lawan kepada mandul subur lah. Kahwin dapat anak subur, kahwin tak dapat anak mandul. Bahasa mudah lebih kurang macam itulah ayat-ayatnya yang lembut untuk kita fahami. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranil Karim, dalam firman-Nya dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak beranakkan. Adakah Allah mandul? Bukan. Sebab itu bukan untuk penceritaan kepada sifat makhluk. Adakah subur pun? Bukan. Kerana ia hanya untuk makhluk sahaja sifat itu digunakan. Tidak digunakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang kedua ini, walaupun ia satu kelebihan, ianya tidak disandarkan kepada Allah. Ia hanya untuk makhluk. Berakal, subur dan sebagainya lagi. Dan kemudian sifat yang ketiga, sifat yang apabila digunakan kepada Allah menjadi pujian, dan apabila digunakan kepada manusia menjadi kejian. Kat Allah maksud puji, dekat manusia maksud keji. Apa contohnya? Contohnya sifat mutakabbir. Mutakabbir ini maksudnya takabbur, ego, sombong, bongkak. Mutakabbir, kamu ni ego lah, kamu ni takabur lah, kamu ni sombong lah, kamu ni bongkak lah. Sifat yang menjadi kejian bila kita sebut keji. Tapi bukankah nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada Al-Mutakabbir? Adakah kita kata Allah Ta'ala itu sifatnya tidak baik? Tak. Mutakabbir pada hak Allah berbeza pada hak makhluk. Mutakabbir pada makhluk maksudnya takabur, ego, sombong dan bongkak. Tapi pada Allah maksudnya Tuan, maksudnya pemilik. Dia boleh melakukan apa sahaja kepada miliknya, melainkan walaupun tidak dikehendaki oleh dia boleh melakukan apa sahaja pada miliknya walaupun tidak dikehendaki oleh miliknya itu. Kalau orang tabligh sebut dulu yang kita sebutkan tadi, Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah bila nak melakukan sesuatu tidak memerlukan keizinan daripada makhluk. Makhluk nak melakukan sesuatu memerlukan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak buat satu benda, Allah yang membiarkan ianya berlaku, maka ianya berlaku.
Itu yang termaktub dalam la haula wala quwwata illa billah. Kita duk baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ramai orang tahu apa maksud la haula wala quwwata illa billah. La haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah wala quwwata an ta'atillah illa bi'aunillah. Tiada daya upaya dalam melakukan suatu ketaatan kepada Allah melainkan ianya berlaku dengan pertolongan daripada Allah. Tiada daya upaya dalam melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah melainkan ianya juga berlaku dengan pemuliharaan daripada Allah. Allah Ta'ala membiarkan ia berlaku, maka ia berlaku. Allah Ta'ala boleh sekat, tapi Allah Ta'ala membiarkan ianya berlaku, maka ianya berlaku. Jangan, sebab tu kita jangan kata aku buat ni kerana aku. Tak, Allah Ta'ala yang membantu. Kita berdoa, kita buat satu usaha, kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala merealisasikan usaha kita. Jangan kita ingat bila kita buat satu benda kita mesti sekian, confirm kita tak. Sebab Allah Ta'ala yang membantu kita dalam melakukan suatu ketaatan. Bahkan Allah Ta'ala juga yang membantu kita dalam melakukan, yang membiarkan kita dalam melakukan sesuatu kemungkaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini Nabi SAW ajarkan kepada anak-anaknya, anak-anak perempuannya, agar selalu sebut la haula wala quwwata illa billah, supaya selalu ingat, supaya tidak ada satu sifat yang dipanggil sifat ujub. Bukan takabur. Takabur berbeza, ujub lain. Takabur ni dia saja duk rasa kata kira-kira dia saja nak cari pujian. Dia buat amal ibadat, dia puji, dia tunjuk kepada orang, dia buat sekian, dia tunjuk kepada orang supaya orang puji dia. Itu takabur ataupun riak. Tapi ujub ini, dia buat satu benda, dia tak harapkan pujian orang, tapi dia merasakan ibadat yang dia buat itu dari dirinya sendiri, bukan daripada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain semua lekeh lah, tak semayang malam, aku semayang malam, aku hebat. Dia lupa bahawa sebenarnya yang membangunkan dia untuk semayang malam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia duk rasa dirinya hebat, hilang sifat tawaduk. Orang lain dia tak nampak, dia nampak kata dia tu lekeh, sebab tu kurang ibadah, sebab tu tak boleh semayang malam. Aku ni hebat, sebab tu aku boleh semayang malam. Tak, semua yang berlaku adalah bantuan daripada Allah. Kata Imam Syafi'i dalam satu kalam yang masyhur, ma syi'ta kan wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun khalaqtal ibada ala ma alimta fa fil ilmi yajri al fata wal musin. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ma syi'ta kan wa illam asya', ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti berlaku walaupun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, dan apa yang aku kehendaki, jika Allah Subhanahu Wa Taala, jika engkau ya Allah tidak menghendakinya, maka ianya tidak akan berlaku. Jadi kita serahkan, kita berusaha dalam melakukan suatu ketaatan, tapi yang akan menerimanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang membantu merealisasikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mutakabbir tadi, mutakabbir maksudnya takabur, ego, sombong dan bongkak. Mutakabbir pada Allah maksudnya Allah selaku Tuhan, Allah yang membiarkan ianya berlaku, Allah yang membantu manusia-manusia dalam melakukan sesuatu ketaatan. Begitu juga dengan sifat yang lain, ada lagi 2-3 sifat yang digunakan pada Allah maksud puji, digunakan pada manusia maksud keji, dan tidak boleh digunakan pada manusia dengan maksud puji, pada Allah dengan maksud keji. Contohnya macam mutakabbir tadi, jangan kita tak boleh kata Allah mutakabbir jadi Allah takabur, Allah sombong, Allah bongkak. Tak. Sebab apa? Sebab takabur, ego, sombong dan bongkak adalah sifat-sifat yang tak enak di mata manusia. Kalau kita ada seorang kawan yang ego, takabur, selalu bercakap besar, riak, kita pun kata kat dia, kamu riak lah. Adakah dia seronok dengan sifat itu? Dia seronok kita orang panggil dia takabur, dia seronok orang panggil dia riak, dia seronok orang panggil dia ego. Tak, dia tak seronok. Dia yang takabur pun tak seronok, itu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dikatakan kepadanya dia takabur. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik, maka dia buat apa yang dikehendaki pada miliknya mengikut kehendaknya. Begitu juga dengan sifat Jabbar. Jabbar ni maksudnya yang maha perkasa. Itu pada Allah. Tapi pada manusia maksudnya jahat, maksudnya zalim, maksudnya gangster, maksudnya samsing. Jangan pula kita kata Allah Jabbar maksudnya Allah samsing. Tak.
Tak boleh kita katakan Allah samsing, manusia samsing ya. Tapi kalau Allah maksudnya yang maha perkasa, dan tidak boleh kita gunakan sifat itu dengan maksud yang sebaliknya. Maksudnya kita jumpa orang yang perkasa, kita pun kata kamu jabbar, maksudnya kamu perkasa. Tak. Sebab bila pergi kepada manusia, maka ia menjadi kejian. Dia menjadi kamu maksudnya kamu jahat, kamu zalim, kamu gangster. Tapi bila digunakan kepada Allah adalah maksud pujian yang maha perkasa. Tidak haram digunakan kepada Allah dengan maksud keji. Kalau ada orang kata Allah jahat, Allah zalim, Allah gangster, Allah something, dan haram digunakan kepada manusia dengan maksud puji. Jadi sifat itu dia ada pengkhususan. Untuk Allah maksudnya puji, untuk manusia maksudnya keji. 3 sifat tadi. 1, pujian pada Allah dan pujian pada manusia. 2, pujian pada manusia tapi tidak digunakan pada Allah, bahkan lawannya juga tidak digunakan pada Allah. Yang 3, puji pada Allah, keji pada manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah perbincangan mengenai baki-baki daripada sifat Allah menyusul di lain masa. Mana-mana yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk juga datangnya daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil keberkatan daripada kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kalamnya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kita ambil keberkatan sempena pada hari yang mulia ini, hari Jumaat. Moga-moga kita dapat mengerjakan solat Jumaat pada hari ini bersama-sama dengan penuh ketaatan, dengan mengharapkan balasan pahala, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkatan hari Jumaat ini kita ambil kalam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kata baginda Rasulullah, semulia-mulia kalimah yang aku dan nabi-nabi sebelumku sebutkan adalah kalimah la ilaha illallah. Kita ambil keberkatan, kita tahlilkan kalimah mulia ini, la ilaha illallah 3 kali. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagia gembira kerana kita merupakan di antara orang yang terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman, umat yang penuh dengan padanya banyak keberkatan-keberkatan, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada umat akhir zaman ini. Dan kemudiannya habis daripada tahlil kalimah la ilaha illallah 3 kali, kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sharekan video ini, moga-moga kita semua mendapat manfaat pada hari Jumaat ini. Wallahu taala a'lamu wa ahkam.